Bahkan kita kena pastikan kesahihannya. Kita kena pastikan kesahihannya. Ilmu agama ni, apa sumber dia, utama dia ada dua, iaitulah Quran. Quran ini tak perlu kita bahas dah. Tak perlu tanya siapa dia ayat kamu, ayat ni lagu ni, bunyi lagu ni, tak perlu. Lagu tu dah lah. Sebab ia sampai kepada kita dengan cara tawatur, ataupun sampai kepada kita secara mutawatir. Yang ni bukan seorang dua yang cerita. Setiap ayat Al-Quran itu bukan seorang dua yang cerita daripada Nabi SAW kepada hak bawah dia, kepada hak bawahnya, kepada hak bawahnya, sampai sekarang ni. Bahkan setiap generasi itu ramai. Di setiap generasi kau ramai ada, kau ramai ada. Tak ada ragu tentang Quran itu. Lagu itulah daripada dulu sampai sekarang. Apalagi ada jaminan tentang Quran itu. Allah SWT sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia jaga, dia waktu turun Quran, dan dia akan jaga, bagi jaminan dia, jaga Quran itu. Tak apalah soal Quran itu, tak apa. Tetapi satu lagi sumber, hadis. Hadis ni kebanyakannya terdiri daripada hadis ahad. Hadis ahad, perawi dia tu tak ramai, walaupun sahih. Hadis itu sahih, tapi ahad juga. Tidak makna kalau kata hadis sahih ni dia mesti kena ramai. Tak. Hadis ahad pun mana seorang aja. Di zaman Nabi dulu seorang aja royak. Tengoklah benda-benda pula, seorang aja riwayatkan hak tu. Lepas pada tu baru ramai. Ataupun di peringkat permulaan ramai, tapi ada di mana-mana peringkat tu hanya seorang dua. Itu hadis ahad namanya. Hadis ahad. Sesetengah ulama mengatakan kalau 3 orang ada di mana-mana peringkat, ahad lagi. Ahad lagi. Artinya dalam kita menerima hadis, banyak perkara yang kita kena tengok. Hadis ini diriwayatkan oleh orang sampai kepada kita. Orang ni manusia seperti kita. Dah bila manusia, dia boleh tersalah, boleh terlupa, boleh tersasul, boleh terlajak, boleh macam-macam bila manusia. Dengan sebab itu penting kita ni pastikan tentang riwayat itu. Pastikan tentang riwayat itu, siapa dia perawinya. Sebab hak ni kita nak amal ni. Dan kalau kita ambil berat mengaji secara juru benar ulama' ni, kalau ulama' lah, sepanjang hayat tak ada cara golai. Ada setengah-setengah tu, sepanjang hayat tak ada cara golai. Dia tidak faham mana hadis tu, duduk kaji perawi-perawi. Setiap orang ni siapa, tok guru dia siapa, umur berapa, lahir tahun berapa, dah main puluh-puluh ribu perawi-perawi ni. Nak jalan ke mana? Kalau orang tanya dia boleh royak selalu. Memang dia pakar bahagian tu. Orang tak tanya dia isi hadis tu maksud ke dia. Orang tanya perawi ni lagu mana. Ada yang lagu tu. Mana bidang masing-masing. Sampai begitu sekali tak apa padan. Sebab apa? Kita nak pastikan hak ni betul-betul hak Nabi. Kalau tidak hak Nabi, kita anggap sebuah hak Nabi, tak kena. Ataupun hak Nabi memang betul benar hak Nabi, kita nafikan, tak kena juga. Rugi besar kita. Kena tahu di situlah keperluannya timbul. Kita kena tahu tentang perawi-perawi ni. Dalam bab dulu Imam Bukhari kata, cara kita nak tahu perawi ni, dia riwayat lagu mana, dia terima hadis tu lagu mana daripada tu guru dia, dan cara ni lebih baik daripada cara ni ke tidak, lagu mana, itu dia sudah sebut dah. Qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Kalau haddatsana gini-gini, kalau akhbarana gini-gini caranya, kalau anba'ana gini-gini, supaya kita sudah bincang dah dulu. Ini semua ialah nak membezakan di antara bentuk-bentuk riwayat itu. Kalau hak ni hak lebih kemah, hak ni kurang sikit, hak ni setara ni. Lepas tu orang tu sendiri ingatannya kuat ke tidak, molek ke tidak, dia ni jenis pelupa ke, lepas tu dia pernah nyanyuk ke tidak sepanjang hayat dia ni, takut di saat akhir nyanyuk.
Hadis ni orang ambil dengan dia ketika dia nyanyi. Nak semua nak pasti tu. Sebab apa? Sebab ini masalah agama. Dan kesan hak ni ilmu riwayat ini, sanad ini begitu besar dalam tradisi keilmuan Islam ni. Sehingga kalau kita mengaji kod ni lah, kita mengaji bahasa Arab ke apa ni, dalam kitab-kitab bahasa mula-mula tidak lagu tu, kerana pengaruh ilmu hadis ni begitu kuat. Dan semua akui memang molek sistem ni, sistem sanad ni memang molek. Mereka gunakan juga untuk lurah, untuk bahasa. Perkataan ni orang Arab hak dulu guna. Mana sanad dia? Orang ni royak tak putus. Mana dalam bahasa menentukan satu perkataan tu pun ada sanad juga. Ada sanad juga. Sejarah, bukan sejarah ni hadis ni dah. Sejarah lain-lain lah, cerita orang biasa lah. Peristiwa berlaku di mana-mana tempat atau pada mana-mana masa tu, dia kemukakan sanad juga. Sebab tu kalau kita tengok kita sejarah hak dulu, macam Tabari dan lain-lain lagi, tarikh Tabari tu, dia ada sanad. Ini semua pengaruh kaedah hadis. Sebab apa? Orang nampak ini molek ni cara ni, dah kemah. Barulah tidak mudah orang nak reka cerita apa-apa. Sebab apa? Lebih bertanggungjawab. Kalau rakyat orang ni, kita boleh kita tanya dia, ya Allah sungguh ke tidak? Kalau dia mula-mula tu kata dak, tahu lah, tak boleh pakai. Itu masalah agama ni, kena ambil berat masalah sanad. Sebab apa? Sumber yang kedua tu dia bergantung kepada sanad. Sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ini semua ditentukan oleh sanad. Sebahagian daripadanya ditentukan oleh matan dia tu, isi hadis tu. Sebahagiannya sanad tu yang menentukan. Dengan sebab itu kita kena tahu sanad. Penting. Kalau agama ni maksudnya hadis itulah. Lepas tu fiqh kau gol lain ni semua hak kedian dah. Hak perisi dah. Hak nak ambil perisi itu biar tentu dulu. Hak ada isi. Takut penak saja. Penak saja. Hadis tu dulu. Dia ilmu apa-apa pun dalam Islam ni dua sumber tu ya. Quran, hadis. Hadis kena tengok setara mana. Kalau akidah setara ni tak boleh lagi, walaupun hadis, walaupun sahih pun. Kalau hukum setara ni tak boleh lagi. Kalau hukum untuk ni boleh dah. Tapi kalau hukum menyebabkan kerak tangan kau, hukum jenayah, tak boleh lagi kalau setara ni. Nak tahu hak tu itulah hadis. Ulama-ulama tengok semua benda-benda tu. Baiklah. Sekarang ni bila kita nak belajar agama, sebenarnya belajar apa-apa pun gitu, terutamanya belajar agama. Imam Bukhari nak bayar kaedah ni, cara dia. Ni bab yang kelima, supaya segar semasa mengaji, tidak mengantuk, tidak letih. Lagu mana cara dia kata. Sebab apa? Kalau benda tu penting pun, kalau duk ngatuk, tak ada apa, tak masuk. Tak lekat molek. Guru pun kena sedar molek, segar molek. Anak murid pun kena lagu tu juga. Salah satu perkara yang menyegarkan majlis ialah soal jawab. Itu dia Bukhari. Imam, mana pemimpin, guru ke? Sebab imam di sini, dia sebut imam ni sini asalnya Nabi SAW. Nabi itu sebagai pemimpin. Walaupun dia pemimpin, dia juga guru di situ. Kalaulah seseorang itu tidak jadi pemimpin, dia guru saja, gurulah. Nabi SAW ni lebih kepada imam, pemimpin. Bila pemimpin, dia bukan sekadar guru saja, dia nak bentuk orang itu biar jadi pemimpin seperti dia lah. Itu maknanya. Pemimpin dan guru. Nabi SAW. Imam mengemukakan soalan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabatnya itu maksudnya anak muridnya. Tetapi anak murid ni, hak Nabi SAW ni, dia besar-besar, hak kebanyakannya tua-tua. Hak tua lagi pada dia ada. Kelas dewasa. Dewasa, kita kata kelas dewasa. Anak hak kecil pun ada juga, budak pun ada juga, macam-macam. Anak murid. Sebab tu dia kata kepada sahabat-sahabatnya, bukan kepada
Anak-anak murid ni biasanya orang nampak kecil lah, lebih muda. Ni sahabat. Dia nak menarik perhatian di sini. Imam Bukhari nak menarik perhatian. Apa dia? Satunya, anak-anak murid Nabi SAW ni siapa? Sahabat. Itu sah. Tentu dah kalau siapa belajar dengan dia lagu tu, sahabat dah lah. Sah. Yang keduanya, dia kena hubungan guru dengan murid tu mesra. Terutamanya kalau sebaya ataupun lebih tua lagi daripada kita. Jangan kita buat dia macam budak-budak. Dia kena sebagai sahabat, yang ni mesra. Jangan sebagai apa dia kita kata polis misalnya, jadi jegah gitu. Tak boleh lagu tu. Dia kena sebagai sahabat. Itu sebab dia kemukakan di sini, imam mengemukakan soalan kepada sahabat-sahabatnya. Artinya cara Nabi mengajar tu dia mesra sangat, serupa dengan kawan-kawan dia, padahalnya anak murid dia. Ini memberi kesan, untuk uji ilmu yang ada pada mereka. Setara mana ilmu yang ada pada mereka. Kalau kita tidak uji kan, kita tak tahu dia tu setara mana. Kita ada ayat tinggi-tinggi, kamak kau dia faham dah, dia ni asah pun tak faham lagi. Dengan sebab itu, walaupun kita tak tanya kan dalam kelas kita ni, tak tanya, mungkinlah akan tanya, tapi kita rasa tak payah tanya lah, makan masa banyak kalau tanya tu. Tapi hak sebenarnya begini, tak tanya pun tak apalah, cumanya kena beringat kitab hak kita ngaji ni kitab tinggi Bukhari ni. Kalau salah faham kau gapo, jangan gaduh. Kalau kita berasa pelik, kau berasa gapo, kau kena bercerak molek. Betul molek. Tanya saya lah misalnya, ataupun tanya orang lain hak pandai-pandai tu lagu mana gini ni. Tanya. Itu maknanya soal jawab lah tu. Jangan balik kitanya sejekar asas ilmu kita. Kita pun buat dengan cara yang tak kena, ataupun kita royak dengan cara yang tak kena. Satunya rugi kita, bahaya untuk kita. Yang keduanya jadi fitnah mungkin kepada guru kita. Dia tu molek dah, tapi kerana tak kena royak ke orang tu, jadi orang pandai satu macam. Dia bawa ajaran gapo dia pula. Padahalnya tak ada gapo. Kalau dia jelujur molek, tak ada apa. Cuma begitulah keadaannya. Kita kena cermat, dan janganlah gaduh. Jangan gaduh, sebar apa-apa kecuali setelah kita pasti yakin tu kita faham, tak payah tanya ke, ataupun kita tanya ke kemudian ke, atau kita baca lagi ke, tak kira lah. Itu serupa dengan soalan tu. Tapi kalau nak kira yang sebenarnya dalam majlis ni, lagu ni lah, barulah anak murid tu celak mata. Sebab apa? Kalau anak murid tu dia mengatuk, bila tok guru dia tanya, dia tak boleh jawab, maknanya dia tak dengar molek tadi. Dia telah membuatkan hati tok guru dia terkilat. Tok guru dia mesti kata, dia dah anggap apa jadi aku ni nak serok tekak-tekak dah, maknanya dia main-mainnya. Dia tak ada adab itu. Bila tak ada adab, agama ni dia tak boleh. Dia nak berkat tu, berkat tu dia tidak suka ngaji gol lain. Kalau ngaji gol lain ni orang kafir pun tak apa. Hak ni tak boleh, syarat kena orang Islam. Hak ni syarat utamanya kena Islam tu, guru tu dulu. Kalau kafir tak boleh. Tak sedut ayat riwayat setara mana pun, tak boleh masuk dalam kitab nama orang kafir tu. Kalau nak riwayatkan hadis tak boleh, tak ada siapa terima dalam dunia. Tak ada. Dia kena Islam tu. Bila Islam ni, ilmu Islam ni dia nak berkat. Berkat tu saat ni lah. Dia tu guru tak akan berasa dia tidak bagi perhatian. Dan memang pun dia tidak bagi perhatian. Sebab apa? Dia berasa kalau dia tak faham pun tak apa, tak ada siapa dia nak tanya. Kalau main tanya ni rasa malu juga, suka kurang dengan orang lain. Itu jadi segar. Itu dari satu segi. Yang keduanya, dengan menyoal begitu, tujuannya iaitu guru ni dia boleh tahu peringkat pencapaian anak murid dia tu setara mana dah. Tapi macam kita ni susah juga kita nak buat sekali kan, sebab dia tidak serupa latar belakang.
Sebab tu kata payah juga.